pagi, salam sejahtera. Okey, untuk anak-anak tingkatan 4A, insya-Allah moga-moga sesi kita yang lepas berkenaan tindak balas haba terhadap garam semua dah tengok dan faham. Jadi secara umumnya saya sebelum kita mulakan dengan analisis kualitatif yang baru ni, okey. Kita ada 2 sahaja garam yang dilibatkan dalam tindak balas haba, iaitu garam nitrat dan juga garam karbonat. Jadi secara analisisnya, kalaulah dia bagi benda tu secara sembunyi, katakanlah garam nitrat, dia mesti keluar 2 gas. Yang pepejal lah awalnya tu. Tapi dari sudut gas ada 2, yang satunya nitrogen dioksida dan juga oksigen. Okey, ciri khas nitrogen dioksida, dia gas berwarna perang dan bersifat asid. Dia akan tukarlah ketan litmus biru menjadi merah bila lembab. Dan gas karbon dioksida terbebas. Satu je. Gas karbon dioksida terbebas apabila memanaskan garam karbonat. Okey, anak-anak pelajar. Untuk analisis kualitatif pada hari ini, okey, sebenarnya dia akan masuk sekali lagi tu. Geng-geng tindak balas haba terhadap garam tu. Cuma untuk hari ini, bila merujuk kepada kualitatif, sebenarnya kita nak merujuk kepada apakah dia bahan yang ada dalam suatu garam tu. Okey, kalau garam nitrat, garam karbonat, kita dah ada tindak balas haba. Tapi garam lain kita ada lagi. Kita ada garam sulfat, kita ada garam klorida, okey, kita ada garam klorida, kita ada garam sulfat, okey, ataupun kita kelaskan ni sebagai anion. Kita nak kenal pasti anion. Dan juga kita ada cation. Jadi hak ni yang kita nak fokus pada hari ini. Macam mana nak tahu ujian untuk mengenal pasti anion, klorida dan sulfat. Sebenarnya termasuk dalam anion ni nitrat dengan karbonat. Tapi kita dah pun belajar kelas yang lepas untuk tindak balas terhadap karbonat dan nitrat, kita boleh salah satunya kita boleh pakai tindak balas haba. Okay, itu salah satunya. Okay, untuk cation adalah ion bercas positif. Okay, kita tengok nah. Okay. Oops, terlejak. Okay, untuk analisis kualitatif, ini seperti yang saya cakap, kita nak mengenal pasti satunya cation, satunya adalah anion. Okey, selesai. Tak banyak ni. Okey, apa yang kita akan tengok adalah perkara pertama yang kita akan tengok adalah sifat fizik garam tersebut. Sifat fizik garam tersebut antaranya adalah warna. Jadi kadang-kadang kita tak buat tindak balas haba lagi. Tapi kita tengok warna suatu garam tu, dah boleh agak dah. Kenapa? Sebab warna ini selalunya dia akan dibantu oleh yang pertama, kalau garam itu, contohnya cation dia adalah daripada unsur peralihan. Unsur peralihan. Ingat lagi tak itu unsur peralihan yang kita belajar dalam tajuk 4 jadual berkala. Yang mana untuk unsur peralihan, salah satu sifat special dia adalah ionnya adalah menghasilkan warna. Jadi yang ni kita kena recall balik. Contohnya kalau garam tersebut ataupun cation yang ada dalam garam tersebut adalah cuprum 2+. Jadi selalunya garam ini adalah warna biru. Itu contohnya. Tapi ada juga waktu tertentu, kalau cuprum lainnya warna biru, contoh cuprum karbonat. Hak ni je lain sikit. Iaitu hak ni warna hijau. Okey nah. Tapi saya bukan nak fokus kat sinilah. Sat lagi saya akan tunjukkan jadual. Jadi benda ni sebenarnya kalau ikutkan, pelajar-pelajar dah hafal semasa kita belajar tajuk bab jadual berkala unsur. Jadi terpulanglah masa tersebut ataupun sekarang ni pun pelajar masih hafal lagi tak? Menghafal lagi tak? Cuprum 2+ warna biru. Fe2+ warna hijau. Okey. Fe3+ warna perang. Okey. Ini antara warna yang kita bincangkan tempoh hari dari sudut warna. Jadi kalau kita tengok dia kata suatu garam warna perang. Jadi kemungkinan besar adalah ferum 3+.
Pelajar-pelajar ingat lagi tak kelas kita yang lepas, warna oksida yang special. Warna oksida logam yang special minggu lepas. Ingat lagi tak? Minggu lepas. Sorry, hari Isnin lepas. Jangan tertukar nah. Ini adalah untuk warna garam. Cation warna dalam garam. Yang ini yang kita hafal tempoh hari adalah warna oksida logam. Iaitu kita ada kuprum oksida, kita ada plumbum oksida, kita ada zinc oksida. Jangan tertukar. Sebab hak ni kan warna hitam. Okey, ingat tak? Kalau plumbum oksida dia ada perang dan juga kuning. Okey, dan juga zinc dia ada kuning dan putih. Okey. Ini waktu panas, ini waktu yang kuning yang belakang ni waktu sejuk. Ni waktu sejuk. Jangan tertukar nah. Contohnya nanti dia kata suatu garam berwarna perang. Awak pun ingat PBO perang. Bukan. Ni bukan garam lah. Ini adalah oksida logam. Jadi kalau garam warna perang, kemungkinan besar adalah Fe3+. Okey, jangan tersilap tu. Hak ni warna garam. Hari yang sudah kita belajar warna oksida logam sahaja. Okey. Boleh nak? Okey, itu yang pertama. Sifat fizik garam. Yang kedua, kita ada tindak balas haba ke atas garam. Ni yang kita belajar pada kelas yang lepas. Jadi saya tak ulang banyak sekarang ni. Nanti kita akan tengok dekat jadual nanti. Okay lah? Ada ramai yang baru masuk sana. Saya nak admit sat. Okey. Jadi tindakan haba ke atas garam. Jadi yang ni pun salah satu kita boleh tahu. Kalau keluar gas warna perang, itu garam nitrat. Keluar satu gas sahaja mengeruhkan air kapur, itu garam karbonat. Bila lepas pemanasan, dapat pepejal warna hitam. Itu adalah kuprum oksida, maka garamnya mesti ada unsur kuprum. Cuma tak tahu anion dia tu nitrat ke karbonat. Yang tu aja. Okey. Kemudian yang ketiga yang kita akan fokus banyak hari ini adalah ujian lain untuk menentukan anion dan juga cation. Jangan risau. Saya cuba bagi panduan. Sebab ujian ni kalau tengok banyak cation pun banyak cation. Tapi perhatikan betul-betul, insya-Allah kita cuba permudahkan, rumuskan, simpelkan. Okey? Dan yang keempat, ujian pengesahan cation. Okey nah, lebih kurang sama. Untuk nombor 3 dengan nombor 4 ni lebih kurang sama. Yang ni dia kata ujian anion cation. Yang ni macam mengesahkan lagi. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Dari sudut pemerhatian fizik terhadap garam. Okey nah. Pertama, okey, kita akan tengok warna. Mana? Sorry. Tekan ni. Alah, saya punya pen hilang. Okey. Pertama kita akan tengok warna. Macam yang saya cakap tadi, warna bagi garam-garam tertentu dia menunjukkan warna yang tertentu. Okey nah. Cikgu, tadi cikgu cakap warna bagi unsur peralihan. Jadi kalau yang bukan unsur peralihan, kebanyakan garam semuanya putih. Garam semuanya putih. Contoh, okey nah. Kalau saya ada natrium klorida, garam yang kita makan dekat rumah. Warna apa? Memang warna putih. Magnesium. Magnesium apa pula? Magnesium sulfat juga warna putih. Aluminium, nitrat katakanlah. Okey nah, ini bukan unsur peralihan ni. Okey nah, ini bukan unsur peralihan ni. Natrium ni garam dari kumpulan 1, natrium kumpulan 1, magnesium kumpulan 2. Aluminium kumpulan 13. Jadi yang lain-lain selain dari unsur peralihan, kebanyakannya putih. Jadi bila putih, kita ada ujian lain untuk nak menentukan mereka. Jadi kalau sudah ada warna ni, senang. Ini adalah dari unsur peralihan. Okay, nah. Kalau yang ada warna, saya tambah sikit, warna-warni dekat sini. Okay. Iaitu apa? Hijau ke, biru ke, perang ke. Ni garam dari unsur peralihan. Okey.
Yang kedua, kita tengok berkenaan ketelarutan dalam air. Ini juga boleh membantu kita. Dan untuk tujuan ini, ketelarutan dalam air ni, adalah agak penting. Amat penting untuk pelajar menghafal yang kita dah bagi nota tempoh hari berkenaan garam yang jenis garam larut, dan juga garam tak larut. Jadi maksudnya contohnya macam mana? Kita dah belajar tempoh hari bahawasanya aluminium nitrat ini adalah semua nitrat adalah larut. Tiba-tiba dia bagi ada satu garam dimasukkan dalam air dan tidak larut. Dan tidak larut. Confirm itu adalah bukan nitrat. Jadi untuk yang tak larut tempoh hari, saya dah bagi petua. Kalau jenis-jenis yang tak larut ni ada yang karbonat. Ingat tak? Karbonat saya bagi tempoh hari. Semua karbonat tidak larut kecuali 3 je. Iaitu natrium, amonium dan juga kalium. K-name Amanza Power tu. Bagi mereka yang ikuti kelas, insya-Allah ingat ni. Hak ni saja yang larut untuk garam karbonat. Kemudian untuk garam sulfat yang saya bagi, Superman cannot play badminton. Cannot play badminton. Barium. 3 ni sahaja yang tak larut. Ini adalah yang tak larut. Kita recall sikit. Dan yang ketiga, garam klorida and the gang. Klorida ke, bromida ke, iodida ke, fluorida ke, geng kumpulan 17. Cita, please, hockey aggressively. Ini sahaja yang tak larut. Jadi kalau dalam soalan nanti dia kata ada satu garam klorida dimasukkan dalam air dan tak larut. Apakah kemungkinan garam itu? Jadi kemungkinannya cuma 3. Kita dah boleh asingkan lain-lain lah. Sebab garam klorida yang tak larut cuma plumbum klorida, mercury klorida ataupun argentum klorida. Itu sahaja. Ada satu garam klorida dimasukkan dalam air dan ia larut. Yang tu banyak. Yang tu banyak. Natrium klorida larut, magnesium klorida larut, aluminium klorida larut, kalsium klorida larut. Banyak. Jadi yang tu kita akan ada ujian lain. So 2 perkara ni kita kena ingat. Ketelarutan dan juga warna. Seterusnya kita tengok. Ini yang kemungkinan. Jika dapat larutan biru, kemungkinan besar dalam tu ada ion kuprum. Apa maksud? Ia datang daripada sejenis garam kuprum. Kuprum apa? Tu wallahu a'lam. Sebab kita akan ada ujian kedua untuk nak tahu pasangan kuprum ni. Mungkin dia adalah kuprum klorida, mungkin dia adalah kuprum nitrat. Ni mungkin semua. Dia juga mungkin adalah kuprum sulfat. Ni contoh. Kuprum karbonat bukan. Kuprum 2 karbonat sebab dia karbonat. Ingat tak? Karbonat. Karbonat adalah tidak larut. Ingat karbonat ni semua tidak larut. Termasuklah kuprum karbonat tak larut. Di sini dia kata larutan. Jadi mungkin, nehi mungkin tidak untuk garam kuprum karbonat. Jadi kuprum karbonat yang ni salah. Sebab dia larutan. Sedangkan kuprum karbonat adalah tidak larut. Dan satu lagi kuprum karbonat kita bagi tahu tadi. Kuprum karbonat color apa? Hak lain kuprum ni semuanya biru. Kuprum karbonat sahaja yang colornya adalah hijau. Itu satu lagi. Sebab apa dia bukan kuprum karbonat kalau larutan biru. Yang kedua, warna perang. Kemungkinan besar adalah garam ferrum. Ferrum apa? Ferrum 3 klorida ke, FeCl3 ke, mungkin dia adalah ferrum 3 sulfat ke, Fe2, SO4, 3 ke, mungkin dia ferrum 3 nitrat ke, tak muat dah. Tak muat ruang dah nak tulis.
Okey, mungkin ferrum 3 nitrat ke, itu kemungkinannya. Okey nah. Jangan ingatlah saya kata tadi nah, jangan tertukar. Ini larutan perang untuk garam, bukannya perang untuk oksida logam. Okey. Kemudian larutan hijau. Jadi larutan hijau bermaksud garamnya adalah color hijau. Jadi anion yang bagi color hijau adalah Fe2+. Cikgu, ada tak kemungkinan kuprum 2 karbonat? Kuprum 2 karbonat kan hijau. Ingat, kuprum 2 karbonat sama juga macam atas. Dia bukan larut. Dia tidak larut. Jadi tidak mungkin ada larutan warna hijau adalah kuprum 2 karbonat. Memang salah. Tak ada. Okay, nah? Kuprum 2 karbonat hanyalah dalam bentuk pepejal sahaja. Kuprum 2 karbonat ni dalam bentuk pepejal sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi. Ya, ni warna-warna nah. Okey. Ni dalam buku teks ada. Jadi saya tak explain banyak ni. Okey, garam kuprum 2 karbonat dia color hijau dan tidak larut air. Ni hak saya cakap tadilah. Cuma dia bagi dalam bentuk jadual. Kuprum klorida, kuprum nitrat, kuprum sulfat. Okey nah. Dia adalah color biru. Dalam bentuk pepejal, biru dalam bentuk larutan. Cuma hak kuprum 2 klorida ada sedikit khilaf di sini nah. Masa dia larutan yang kita cakap tadi adalah biru, dalam bentuk pepejal dia agak kehijauan sikit. Ni kita kena hati-hati nah. Tapi kalau karbonat nak cam, cikgu, macam mana kita nak bezakan kuprum klorida dengan kuprum karbonat? Sebab waktu dia pepejal adalah hijau. Ni yang kita kena gunakan kemahiran sains yang kita belajar. Kita dah tahu kuprum karbonat ni tidak larut. Maka ada 2 garam yang hijau, kita larutkan dalam air. Jika dia tidak larut, sah-sah itu kuprum karbonat. Warna hijau, tapi kita larutkan dalam air, dia jadi biru. Itu adalah kuprum klorida. Yang ni yang kita nak ambil apa yang kita belajar dalam ilmu kimia. Okey lah. Okey. Seterusnya, okey. Ni contoh tadilah. Hak saya cakap secara lisan, apa yang disampaikan secara bertulis dalam buku teks ada Rajah 6.49, nanti boleh rujuk. Okey. Mendakkan hijau tak larut. So itu kuprum karbonat. Mendakkan hijau, pepejal hijau larut menghasilkan warna biru punya larutan. So itu kuprum klorida. Okey, boleh nah. Warna ni satu lagi hak Fe tadi nah. Hak kan kita ada kata Fe2+ juga adalah garam yang warna hijau. Okey nah. Jadi beza hijau yang ferrum 2 dengan hijau kuprum karbonat adalah hijau Fe2+ dia adalah larut. Kuprum karbonat tidak larut. Itu beza dia. Okey, maksudnya kalau kita ada satu pepejal X yang berwarna hijau, kita ada 3 kemungkinan. Jadi nak tahu kemungkinannya itu apakah dia, kita larutkan dengan air. Kekal mendakkan, tak larut, kuprum karbonat. Larut dan kekal warna hijau, Fe2+. Dan larut tetapi bertukar jadi biru, kuprum 2 klorida. Okey. Kalau ada soalan sambil-sambil saya duduk cakap ni, tanya lah. Tak adalah nampak macam seorang-seorang duduk cakap seorang-seorang. Okey. Tindakan haba ke atas garam dan ujian gas. Hak ni kita dah buat kelas yang lepas. Jadi saya pergi secara umum lah. Okey. Untuk haba ke atas garam, cuma 2 nah. Garam nitrat dan juga garam karbonat sahaja yang kita buat. Okey nah. Jadi gas yang keluar adalah gas nitrogen dioksida dan oksigen, itu kalau garam nitrat, dan satu lagi adalah adalah gas karbon dioksida. Kelas yang sudah pun saya dah tanya dah. Macam mana nak uji karbon dioksida? Kita buat ujian air kapur. Nitrogen dioksida, kita guna kertas litmus biru lembap, dia akan bertukar jadi merah. Ataupun kalau kita tengok, dia adalah satu gas yang berwarna perang. Okey. Kalau oksigen, dia akan menyalakan kayu uji berbara. Okey nah, kita tengok sikit. Ada jadual ni.
Oh, okey. Belum lagi. Tak apa, sat lagi untuk ujian gas. Okay. Kita tengok dulu. Warna baki pemanasan. Okey. Bila sebut baki pemanasan, hak ni bukan garam lagi lah. Ni bukan garam. Sebab apa? Tadi kita panaskan garam. Okey. Garam kita panaskan. Ingat lagi simbol ni tempoh hari. So, dapat warna baki pemanasan. Inilah yang kita kata tadi. Hak hitam ni apa? Kupram oksida. Okay, nah. Kemungkinan juga warna perang baki pemanasan. Okay, nah. Ini contohnya katakanlah dia panaskan ferrum 3 karbonat. Okay, nah. Contohnya panaskan ferrum 3 karbonat. Okay. 3. Okay, ferrum 3 karbonat. Jadi kemungkinan besar dia akan keluar Fe2O3. Tak ada masalah. Cikgu, macam mana nak bezakan perang yang plumbum oksida? Ingat tak? Plumbum oksida kan warna perang. Ni. Plumbum oksida ni kan perang. Dia ada beza noh. Kalau plumbum oksida, dia warna perang bila panas sahaja. Masa sejuk, dia color kuning. Yang ini, masa panas pun perang. Okey. Masa sejuk pun perang, dia tak berubah-ubah. Maka itu adalah ferrum 3 oksida. Boleh nah? Itu beza perang ferrum 3 oksida dengan perang pada PbO, plumbum 2 oksida. Okey, dapat tak tu? Dapat tak tu? Respon sikit, bunyi suara sikit. Dapat tak tu? Dapat, cikgu. Alhamdulillah. Okey, jadi hak ni zinc oksida lah. Hak kuning-kuning putih ni zinc oksida. Hak panas sejuk ni plumbum 2 oksida. Okey. Jadi kalau dia tanya dalam garam tu ada apa? Ion plumbum, ion zinc, ion ferrum, ion cuprum. Bukan dalam ni hak oksida nah. Ni warna baki pemanasan ni oksida dia. Jadi dalam garam yang asal ni ada cuprum, ferrum, zinc dan plumbum. Okey. Ni hak gas tadi. Inilah kena ingat tu. Gas mengeruhkan air kapur. Sebab apa? Kita panaskan karbonat, dia akan keluar gas karbon dioksida. Ni hak mengeruhkan air kapur ni adalah karbon dioksida. Cuma insyaAllah lah nanti saya akan ambil satu slot yang lain untuk teknik nak menjawab lah. Okey. Kalau soalan tanya, nyatakan ujian, huraikan ujian untuk mengesahkan. Okey, nah? Soalan kata, nyatakan ujian untuk mengesahkan. Untuk mengesahkan. Okey. So, 2 syarat. Saya bagi secara umum dulu. 2 syarat. Yang pertama, kita kena nyatakan kaedah dengan betul. Yang kedua, kita kena bagi pemerhatian. Bukan untuk gas je nah. Untuk hak ujian-ujian tadi pun sama. Jadi kita tak boleh kata, soalan kata, nyatakan ujian mengesahkan kehadiran gas karbon dioksida. Kita pun jawab. Okey, jawab. Macam mana? Air kapur. Kalau awak jawab tulis air kapur je, tak dapat markah langsung. Sebab kita seolah-olah tanya kepada orang yang tak tahu kimia. Okey. Jadi kita explain guna air kapur. Buat pakai air kapur. Jadi orang yang tak tahu nak guna macam mana air kapur tersebut. Jadi hak ni salah. Jadi sepatutnya kaedah guna air kapur tu kita kena tulis. Ayat pertamanya kaedah apa dia? Alirkan. Macam mana? Sorry. Alirkan gas ke dalam air kapur. Ni kaedah. Step pertama saya kata tadi ni. Kaedah. Alirkan gas ke dalam air kapur. Yang kedua, pemerhatian dia, air kapur menjadi keruh. Ni hak nota ni. Okey, air kapur menjadi keruh. Ni baru dapat markah jika soalan tanya ujian pengesahan. Mesti ada kaedah, mesti ada pemerhatian. Okey, nanti awak aplikasilah untuk gas-gas lain. Okey, contoh gas berwarna perang dan bersifat asid. Gas apa dah? Nitrogen dioksida yang kita dapat dari garam nitrat. Pemanasan garam nitrat keluar. Jadi sama. Kalau soalan kata nyatakan ujian. Kita nak tahu yang dia ni adalah
gas nitrogen dioksida. Jadi kita akan guna kertas litmus biru lembap. Okey, jadi kita akan kata masukkan kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji yang mengandungi gas. Okey. Lepas tu, sebagai pemerhatiannya, warna biru kertas litmus bertukar menjadi merah. Macam tu. Baru dapat markah penuh untuk ujian pengesahan. Boleh nah? Okey. Gas berbau sengit. Berbau sengit dan bersifat alkali. Ini adalah gas amonia. NH3 gas amonia. Boleh nah? Yang ni tempoh hari pun saya ada bagi tahu. Yang ni kita akan dapat daripada apabila kita ambil garam amonium. Okey nah? Amonium apa-apa? Garam amonium. Bila kita buat tindak balas garam amonium, dia akan keluar gas amonia. Okey. Jadi kalau kita nak test dia bersifat alkali, nak mengesahkan dia bahawasanya dia tu bersifat alkali, kita akan kata tadi nak bersifat asid guna kertas litmus biru. Jadi nak test beralkali, masukkan kertas litmus merah lembap ke dalam gas. Pemerhatiannya, warna merah kertas litmus bertukar menjadi biru. Boleh. Okey ya? Okey, selesai. Gas menyalakan kayu uji berbara. Mungkin garam nitrat atau garam argentum karbonat. Tak ada. Jangan ambil karbonat. Okey nah? Kenapa? Garam karbonat tadi dia keluarkan gas karbon dioksida. Yang ini tidak membantu menyalakan menyalakan kayu uji berbara. Saya tak nak berlaku masalah kat sini sebab mungkin dalam nota ni ada kekeliruan sikit. Tapi garam nitrat, ya. Kenapa? Sebab kita dah beberapa kali sebut pemanasan garam nitrat akan keluar gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Oksigen inilah yang menyalakan kayu uji berbara. Okey, cuba kita sebut secara lisan. Macam mana nak uji gas oksigen? Kaedah, masukkan kayu uji berbara ke dalam gas. Tak kisahlah kalau gas tu duduk dalam tabung uji, duduk dalam tabung didih, whatever, tempat dia duduk kat mana. Okay, nah? Masukkan kayu uji berbara ke dalam gas, dalam tabung uji. Okey, itu lebih komplit lah. Dalam tabung uji. Kaedah, pemerhatiannya, kayu uji berbara menyala. Tu pemerhatian dia. Kayu uji berbara menyala. Okey, dia akan menyala. Ni dah tulis dah ni pun. Baru tak tulis lagi. Menyalakan kayu uji berbara. Okey, ini beberapa gas. Okey nah, yang popular untuk kita ingat. Karbon dioksida, nitrogen dioksida, amonia dan juga gas oksigen. Boleh nah? Ada satu lagi sebenarnya, gas sulfat. Tapi kita tak dapat daripada pemanasan garam lah. Bukan sulfat. Gas sulfur dioksida. Sama. Sulfur dioksida, sifat dia sama macam nitrogen dioksida. Kalau kita ingat balik dalam tajuk jadual berkala, sulfur ni adalah unsur yang duduk di sebelah kanan jadual berkala. SO2 ni adalah bersifat asidik. Okey nah, bersifat asid. Jadi kalau nak uji dia, kita gunakan kertas litmus biru lembap. So kertas litmus biru lembap akan bertukar menjadi merah. Sulfur dioksida ni sama macam nitrogen dioksida nah. Dua gas ni terbebas ke udara, kena hujan, kena air hujan, dia akan jadi hujan asid. Boleh Okey. Okey, seterusnya. Tadi kita just nak tahu garam. Okey nah, kembali semula. Kita nak tahu garam. Ini garam karbonat sebab ada CO2. Ini garam nitrat sebab ada NO2. Ini garam amonium sebab keluar gas amonia.
Ini garam nitrat juga sebab ada gas oksigen. Jadi yang seterusnya sekarang ni adalah, sekarang ni kita nak tengok garam-garam, kita nak tengok, sorry, ada lagi. Ini ujian pemanasan lagi. Okey nah. Pemanasan. Contoh kita tengok kat sini nah. Garam X berwarna putih. Jadi hak ni dia dah padam terus. Kenapa? Ini adalah garam dari unsur peralihan. Jadi garam dari unsur peralihan adalah berwarna. Ni pun sama nah. Jadi yang ni dah memang bukan. Ini bukan X ni lah saya buat ni. Salah ni. Ni salah. Ni bukan. Sebab ini adalah unsur peralihan. Confirm. Jadi yang kemungkinannya adalah apa dia? Jadi kemungkinannya adalah natrium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, aluminium oksida. Macam-macam lagi. Kemungkinan besar. Boleh nah? Jadi kemungkinan besarnya banyak lagi oksida sini. Sekarang ni dia ada gas tidak berwarna. Nampak tak? Ada satu aja gas. Ada satu aja gas. Jadi ingat, masa belajar dipanaskan garam tu, keluar satu je gas tidak berwarna, hak ni confirm. Karbon dioksida. Bermaksud garam X ni adalah garam karbonat. Okay. Jadi garam karbon dioksida ni tak ada masalah. Okay. Karbon dioksida ni tak ada masalah. Masuk dalam air kapur menjadi keruh. Jadi sah dia adalah dari garam karbonat. Ditambah air. Garam karbonat tambah air, pepejal putih tidak larut. Jadi bila tidak larut, natrium, amonium dan juga kalium. Hak ni semua bukan. Hak ni bukan. Hak ni bukan. Kenapa? Sebab kalau natrium, amonium, kalium, karbonat, dia adalah larut. Nota kita tadi. Ni yang dia kata tidak larut. Jadi kemungkinannya adalah magnesium oksida, kalsium oksida, ada can lagi. Aluminium oksida pun ada can lagi. Jadi kita sudah boleh mengurangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada terhadap garam X ni. Jadi apakah garam X? Cuma kita boleh agak dia adalah garam karbonat. Sudah tentu garam karbonat. Cuma cation ionnya belum selesai. Sebab apa? Magnesium pun putih, kalsium putih, aluminium pun putih. Okey. Boleh. Jadi tak selesailah yang ni. Tak apa. Tapi at least kita dah tahu gas tidak berwarna ni karbon dioksida. Okey. Seterusnya kita tengok yang seterusnya. Garam Y warna putih. Sekali lagi. Unsur-unsur peralihan bukan. Sekarang ni keluar gas perang. Ini nitrogen dioksida. Gas tidak berwarna. Bukan karbon dioksida ni. Ini oksigen. So sah. Garam Y ni adalah garam nitrat. Confirm semua garam nitrat adalah larut. Jadi banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya. Jadi kita juga tak boleh nak tahu apakah garam nitrat ini. Cuma kita tahu dia garam nitrat. Yang ini mungkin aluminium nitrat pun boleh. Aluminium nitrat pun boleh ni. Okay. Kita boleh jadi, magnesium nitrat pun boleh ni. Okay. Boleh ni. Okay, sebab banyak sangat garam nitrat yang larut. Cuma kita boleh tahu dia nitrat saja. Okay, ujian anion. Okay. Untuk ujian anion ni, okay, ini yang saya perlu sangat-sangat menekankan pelajar untuk menghafal jenis-jenis garam larut, garam tak larut tadi. Garam larut, garam tak larut. Okay. Kenapa? Jadi, sebab ion karbonat dengan ion nitrat, kita dah ada ujian pemanasan tadi. Salah satunya, mudahlah. Untuk ion sulfat ni, tu yang saya ingin kata tadi, Superman cannot play badminton. Okay. Jadi, untuk nak mengesahkan kehadiran ion sulfat, kita kena tambahkan sama ada dengan kalsium ion ke, plumbum ion ke, barium ion. Kenapa? Bila kita tambah dua ni, so nanti bahagian pemerhatian, kita akan dapat pepejal yang tidak larut akan terbentuk. Tu tujuan dia. Bila kita hafal garam tak larut ni untuk ion sulfat, kalsium sulfat tak larut, plumbum sulfat tak larut, barium sulfat tak larut. Tiba-tiba dia kata ada satu garam iaitu natrium sulfat. Natrium sulfat.
Macam mana kita nak mengesahkan dalam natrium sulfat tu bahawasanya ada ion sulfat. Jadi maka kita tambahlah dengan larutan yang ada sama ada, jangan tambah 3-3 rugi. Kita tambahlah dengan kalsium nitrat ke, plumbum nitrat ke, barium nitrat ke. Contoh macam ni. Kita tambahlah dengan barium nitrat. Okey. Jadi nanti sulfat dengan barium ni, okey. Sulfat dengan barium ni dia akan dapat nanti barium sulfat. Yang ni adalah pepejal. Tu yang kita akan tulis dekat pemerhatian nanti. Dia ada bahan kedua nah, hasil kedua. Nampak tak kalau tulis kat tempat hitam ni? Iaitu natrium nitrat. Hak ni tak ada apa, kita tak payah peduli. Ni kita bukan nak uji nitrat, bukan nak uji natrium. Kita nak uji siapa tadi? Sulfat. Nak uji sulfat. Maka kita akan bagi tahu kaedahnya apa? Ion sulfat, nak uji ion sulfat, kaedahnya apa? Tambahkan larutan barium nitrat ke dalam larutan sulfat. Kaedahnya tu. Pemerhatiannya, pepejal tidak larut terbentuk. Okay, hari ni saya bagi pepejal je. Dari segi warna saya tak sentuh lagi. Walaupun tahulah barium sulfat tu sebenarnya putih. Pepejal putih tidak larut terbentuk. Mendakkan tidak larut terbentuk. Tu dari sudut pemerhatian. Boleh nak? Sama juga dengan klorida. Okey, nak tanya. Kalau klorida, nak uji ion klorida. Ingat tak garam tak larut? Ion apa yang kita boleh pakai? Ion apa? Ingat formula. Cheetah plays hockey aggressively. Ion apa yang kita nak campur dengan klorida? Nak menentukan yang dia tu klorida. Plays adalah plumbum. Hockey adalah mercury, Hg. Aggressively adalah argentum. Jadi kalau tiba-tiba dia kata, ni saya tulis kat tepi sini nah. Dia kata ada satu garam natrium klorida. Macam mana nak uji kehadiran ion klorida dalam tu? So kita ambil lah plumbum nitrat ke, sama macam tadi, mercury nitrat ke, argentum nitrat ke. Tadi kita boleh pilih sama ada kalsium nitrat, plumbum nitrat, barium nitrat untuk nak bagi jumpa sulfat. Ni kita ambil pula contohnya, kita ambil argentum. Batuk pula dah. Argentum nitrat. Jadi nanti klorida dengan argentum akan bergabung. Ni anak panah bukan panah marina. Akan menjadi argentum klorida, iaitu pepejal terbentuk. Dan satu lagi adalah natrium nitrat. Samalah. Ujiannya macam mana? Masukkan larutan argentum nitrat ke dalam larutan klorida. Pemerhatian, mendakkan putih terbentuk. Satu pepejal putih terbentuk. Tu pemerhatian dia. Okey. Ni penerangan pada apa yang saya cakap lah. Okey, tak payah tengok lah. Okey nah. Ni satu. Ni dia buat dalam bentuk rumusan . Apa yang saya cakap tadi tu, duk cakap pusing-pusing tu, okey. Ini yang dia rumuskan. Cuma satu je lagi yang kita tak sentuh tadi, iaitu ujian larutan nitrat. Yang tadi nitrat tadi hak keluar NO2 dan juga O2. Hak tu apa tu? Hak tu kalau kita ada garam nitrat, pepejal dalam bentuk garam nitrat. Ini pepejal nah. Garam nitrat dalam bentuk pepejal. Ni kita panaskan dapat nitrogen dioksida dan oksigen. Hak ni, nitrat hak ni adalah dalam bentuk larutan. Dia ada ujian cincin perang. Sat lagi saya sentuh. Nah. Okey. Kita tengok hak pertama balik, karbonat. Okey. Kita tambah asid cair. Ni karbonat dalam bentuk garam. Okey, garam karbonat pepejal. Karbonat semua pepejal nah. Garam karbonat semua pepejal kecuali 3 je. K-nem amanza power, natrium, amonium karbonat dan juga kalium karbonat. Okey nah. Jadi kalau garam karbonat, kita tambah asid cair ni, tambah asid ni. Kita kembali kepada sifat asid dulu-dulu, iaitu garam karbonat bila tambah asid, dia akan dapat balik apa dia? Kita akan dapat garam, kita akan dapat gas
karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida ujiannya adalah ujian air kapur. Boleh nak? Klorida, ni yang saya cakap tadi, kita tambah argentum nitrat. Dan sebelum tambah argentum nitrat, dia bagi hint sikit, tambah asid nitrik. Sebab apa? Dah kita nak tambah argentum nitrat, kita tambah dulu asid nitrik. Sebab nak bagi tahu macam mana ni? Ni sebenarnya tak ada masalah sangat. Sebab kalau ada unsur lain dalam tu, maksudnya jumpa dengan nitrat, dia tetap adalah cecair. Dia dalam bentuk larutan. Jadi, argentum jumpa klorida baru dapat mendakan. Boleh nak? Okey. Untuk ujian sulfat, tadi saya kata guna apa tadi? Barium nitrat. Kan? Barium klorida pun boleh guna. Okey. Sebab kita nak jumpakan nanti, tujuannya adalah kita buat tindak balas ni, nak bagi jumpa barium ni dengan sulfat. Sebab apa? Superman cannot play badminton. Barium sulfat je yang menjadi mendakan putih. Okay, nah? Oleh sebab dekat soalan ni dia kata nak tambah barium klorida. Jadi sebelum tambah barium klorida, dia tambah asid hidroklorik cair. Kenapa? Sebab risau. Kalau dalam larutan tu ada merkuri contohnya, merkuri jumpa dengan klorida juga akan dapat mendakan. Jadi tak boleh pakai. Tak boleh pakai asid hidroklorik. Tak boleh pakai barium klorida. Kita kena pakai barium nitrat. Barium nitrat tambah asid nitrik cair. Boleh nak? Tapi kalau kita tambah dulu, sebelum tambah barium klorida, kita tambah dulu HCl. Jadi tak ada mendakan. Baru kita tambah barium klorida. Nanti barium jumpa sulfat dapat mendakan putih. Okey. Untuk nitrat yang dalam bentuk larutan. Okey. Apa itu cincin perang? Dapat cincin besi ke? Bukan. Ini saya bagi dua sudut pandangan. Okey, ini tabung uji yang kita tabung uji ya. Okey. Bila kita dalam ni ada satu larutan yang ada nitrat, okey. Bila kita dah masukkan masukkan asid sulfurik cair, masukkan ferrum 2 sulfat dan kemudian ni kena gap sikit kat sini. Lepas dah masuk dua bahan ni, kita kena goncang dulu ni. Okey nah, kita kena goncang dulu ni. Okey, contohnya dalam tu dia ada zinc nitrat. Katakanlah nah, dalam ni ada zinc nitrat. Okey, dalam tu ada zinc nitrat. Okey, kita akan masukkan asid sulfurik cair, ferrum sulfat dan kita goncang. Okey, so selepas kita goncang, semuanya dah sebati, kita tambahkan perlahan-lahan asid sulfurik pekat. Ni kena ada perkataan perlahan-lahan. InsyaAllah nanti kita tengok dekat soalan lebih mudah faham lagi. Okay, nah? Perlahan-lahan. Kita tambah asid sulfurik pekat perlahan-lahan. Jadi nanti dalam campuran yang kita masuk dalam ni, okay, kalau kita tengok dari tepi, dekat tengah-tengah ni, lebih kuranglah tengah-tengah. Okay, dia akan dapat satu lingkaran dekat dalam Dia akan dapat satu lingkaran dekat tengah-tengah ni. Okey. Hak lain tu tak berwarna ni. Ni kawasan tak berwarna ni atas dengan bawah. Dekat sini dia ada nampak seperti struktur yang berwarna perang. Okey. Duduk di sekeliling. Dan jika kita tengok dari atas mulut tabung uji, ni kalau saya buat mulut tabung uji, pandangan dari sudut atas. Ni mulut tabung uji. Okey nah. Ni mulut tabung uji. Okey nah. Kalau kita tengok dari atas, mata kita tengok dari atas. Yang warna perang tu dia bukan keseluruhan tau. Dia duduk dekat tepi dinding ni saja. Dia duduk dekat tepi dinding ni saja yang color perang tu. Dekat tengah-tengah tu adalah tidak berwarna. Boleh nak? Jadi kalau kita tengok dari mulut tabung uji, warna perang tu dekat tepi je, melingkar. Tapi dia bukan dari atas ke bawah. Dia duduk dekat tengah-tengah ni saja. Macam cincin betul-betul. Macam tu. Sebab itu dia kata ini adalah ujian cincin perang. Okey. Setakat tu ada yang nak tanya. Sebab saya rasa untuk ujian cation saya nak postpone, nak tolak ke kelas akan datang. Sebab saya rasa macam banyak hari ni kita punya pembelajaran ni. Okey. Tapi hak ni nanti saya akan sentuh lagi sekali. Tapi setakat hari ni untuk ujian cation saya rasa nak postpone. Okey tak?
ke pelajar-pelajar 4A masih boleh teruskan? Sebab saya rasa macam banyak jugalah info-info yang nak dihadam ni. Tak boleh. Ha? Tak boleh lah. Nak sambung kah? Tak mau. Tak boleh dah. Banyak. Tak mau dah. Okey. Cukup setakat tu. Okey nah. Tapi nasihat saya, habis kelas ni nanti, bila video ni dah siap, saya dah jadikan YouTube dan sebagainya. Okey. Tolong tengok balik, ulang balik dan minta-mintalah faham. Jika tak faham juga, tanyalah dalam grup. Okey. Sebelum saya terlupa, tolong isikan nama dekat private chat. Okey, untuk tanda kehadiran online. Okey. Dan saya bagi masa lagi lah sambil-sambil menunggu tulis nama dan sebagainya tu. Okey, ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Nitrat, dia boleh guna ujian kalau dia pepejal. Okey. Nanti dalam soalan dia ada kategori respon. Open respon. Okey nah. Maksudnya kalau garam nitrat tu dia tak bagi tahu pepejal ke, cecair larutan ke, awak ada pilihan. Kalau awak suka nak panaskan garam nitrat, awak akan dapat 2 gas dan uji gas tersebut. Kalau dia larutan, awak tak ada pilihan, kena buat ujian hak cincin perang tu. Baru 1, 2, 3, 4 yang tulis nama. Dekat sini ada 1, 2, ada 3 others ni. Siapa yang masuk tadi? Rasa macam Muslihah. Ayuni, Luqman ada, Ayuni ada, Kristina ada. Muslihah seorang lagi. Muslihah. Kenapa Muslihah tak tulis nama sendiri ni? Kan Muslihah on handset saja ke apa? Duk kat mana? Muslihah boleh dengar suara? Oh, line dia slow. Okey. Tak apa. Ada backup. Kristina duduk sekali dengan Muslihah ke tu? Kau memahami situasi pelajar-pelajar di rumah nah, rakan-rakan di rumah. Ayuni ada nak cakap apa kau tu? Macam bunyi nak cakap tak dengar suara. Tak je. Tak ada. Okeylah, tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Saya akan stop presenting ni. Okey, insya-Allah kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dalam grup Telegram kita lah.